Okey, kita mulakan sekarang Hai, selamat sejahtera dan selamat datang ke webinar kita pada malam ni. Boleh dengar tak suara Syaz? Boleh dengar tak Dengar, suara? dengar. Dengar Okey. Apa khabar Tuan Zafri? Alhamdulillah sihat. Syaz, apa khabar? Khabar baik. So, saya Syaz merupakan moderator anda untuk pada malam ini dan akan bersama anda sepanjang webinar ini dijalankan. Okey, buat pengetahuan semua, tajuk webinar kita pada hari ini iaitu Bina Trading Berjaya menggunakan isyarat chart pattern. So, webinar series ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh syarikat kami iaitu LifeChamp. Terima kasih di atas kesudian anda semua untuk meluangkan masa dalam menyertai webinar kita pada hari ini dan semoga banyak ilmu baru dan input-input yang akan anda dapat daripada sesi kali ini. Okey, sebelum saya mulakan, saya akan membaca disclaimer terlebih dahulu. Webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab segala keputusan pelaburan dari perdagangan yang dilakukan. Itu saja. Okey. Mari kita kenal dengan latar belakang kita punya speaker pada hari ini iaitu Tuan Zafri Azizan. Beliau merupakan co-founder untuk Lami International dan beliau mempunyai pengalaman dalam trading sejak 2014 dan beliau juga mempunyai jumlah tontonan Facebook Live sebanyak 400,000. So, ini bukan kali pertama Tuan Zafri bersama kita, dah banyak kali sesi dengan Tuan Zafri. Kalau anda ikuti bersama dengan Tuan Zafri sebelum ni, so anda mesti dah kenal cara Tuan Zafri. So, Tuan Zafri boleh memulakan? Alright, okay. Thank you so much, Syaz. Okay. Okay, alright. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okay, so right. So apa khabar semua? Semua okay? Macam mana korang punya trading plan? Alright. Korang boleh komen dekat bawah ya. Okay, so pertama sekali saya nak panjatkan rasa syukurlah kehadrat Ilahi sebab kita dipertemukan lagi pada sesi yang dibawakan khas oleh Bursa Malaysia. And then thank you so much Bursa Malaysia and of course kepada LifeChamp juga sebab mengendalikan event pada malam ni. Okay, so tanpa LifeChamp tak adalah korang berjumpa saya juga malam ni. Tak adalah juga kita punya sesi percuma setiap untuk pengetahuan korang semua, sesi bursa ni setiap minggu ada event kan, Syaz? Tak silap saya setiap minggu ada event tau. So, alhamdulillah kita dipertemukan lagi. Alright? Okay, so macam mana korang punya trading plan? Masih baru lagi? Okay, Tuan Zulimi. Masih baru. Macam mana minggu ni dan minggu-minggu sesudah sebelum ni? Macam mana korang punya trading plan? Okay ke tak? Lingkup. Kenapa lingkup tu Tuan? Minggu ni meriah, alhamdulillah. Wah, Tuan Zulimi rambut handsome lah macam. Tuan Aziz, nanti kita PM tepi saya nak bagi hadiah lah. Okay, alright. Tak ada suara. Tuan boleh tekan bahagian join audio tu, alright? Okay, newbies. Okay, alright. Newbies dia it's okay. Biarpun market, okay, untuk pengetahuan korang market ni dia kadang-kadang dia tak boleh follow macam apa yang kita nak. Okay, itu korang kena tahulah. Okay, dia tak boleh follow macam apa yang kita nak. Tapi walaupun market tu dia tengah berada dalam keadaan merah macam sekalipun, saya nak tanya satu benda je. Macam mana korang punya capital? Terjaga ataupun tak? Kalau dia kurang pun, berapa banyak kekurangan dia? Okay, itu yang paling penting, right? Okay, siapa yang first time join sesi pada sesi bersama saya lah? Okay, siapa yang first time join? Siapa yang second time join? Siapa yang, saya tak silap saya, ini kita punya event daripada kita punya site untuk kali yang keempat dah, tak silap saya, first time. Okay, siapa yang lebih daripada sekali? 2 kali? Ada tak yang follow full 4 kali? Okay, ini kali keempat tak silap saya. Ini kali keempat. 4 kali, alhamdulillah. Tuan Azli. Alright. Okay. Okay, alright. Okay, that's good sebab bukan apa. Yang first time it's okay, jangan risau sebab bukan apa saya nak bagi tahu satu benda sebab saya okay, mungkin ada yang pernah attend mana-mana kelas kan sebelum ni. Of course lah, kita ni kan banyak belajar. Of course kita nak attend banyak tempat. Mungkin saya nak bagi tahu satu benda je. Maafkan saya, awal-awal saya minta maaf Awal-awal saya minta maaf. Lepas tu saya nak bagi tahu satu benda yang
mungkin cara penyampaian saya ni agak berbeza sedikit lah, right? Kenapa? Sebab saya jenis yang kalau boleh saya nak kita punya sesi ni santai. Okay, saya tak nak korang, okay, contohlah korang depan komputer kan sekarang, korang depan komputer and then korang macam, korang pun jadi macam depressed tau. Kita tak nak benda tu jadi macam tu. So kalau boleh saya akan cuba santai kan, saya akan cuba permudahkan bahasa saya sebab saya tak nak saya tak nak gunakan bahasa yang terlalu kita panggil bombastik lah, okey, sebab mungkin tak ada, bukan semua orang faham sesuatu benda tu. So kita akan cuba gunakan bahasa yang mudah lah, right? Kadang-kadang kalau saya sebut sesuatu benda tu, okey, mungkin korang cakap, ini bukan benda ni, ini nama dia ini, okay? Bukan apa, sebab saya nak cuba permudahkan bahasa saya supaya korang dapat faham lah, okay? Sebab bukan apa, saya nak bagi tahu pada sesi kita, jangan cakap sesi ni je lah, okay? Sesi yang banyak-banyak sesi sebelum ni pun nak bagi tahu satu benda, yang paling utama sebenarnya, okay? Dalam kita menghadiri majlis ilmu ni, okay? Dalam kita menghadiri majlis ilmu ni, suara slow yang lain okey tak? Yang kalau okey boleh tolong komen okey dekat bawah, right? Okey, dalam majlis ilmu ni, okey, saya nak bagi tahu satu benda. Kalau boleh, okey, bila kita belajar ni kita akan dapat ilmu lah, okey, itu of course. Yang kedua, kita akan dapat idea yang lebih besar daripada apa yang kita belajar tu. And then yang ketiga, kita tak dapat apa-apa. So kalau boleh, please, sesi kita sejam setengah sejam saya akan sampaikan input malam ni, dan lepas tu 30 minit lagi, which is idea korang akan dapat pada sesi Q&A nanti. So sebarang pertanyaan korang boleh tanya nanti after. Alright? Okay. Lepas tu saya nak ceritakan tentang okay, saya nak tahu satu benda Okay, saya nak kelas bahasa paling kurang ada kelas. Okay. Alright. Saya nak bagi tahu, tanya satu benda Saya nak tanya satu benda. Siapa yang pengalaman trading dia dekat bawah ni bawah daripada setahun? Ada tak? Kalau bawah daripada setahun, korang boleh tolong komen handsome. Okay. Bawah setahun, komen handsome. Siapa yang pengalaman trading dia atas daripada setahun, korang boleh tolong komen cantik. Okay. Siapa yang tak pernah start lagi? Siapa yang tak pernah start lagi, korang boleh tolong komen. Korang tolong komen padu lah. Okay. Yang tak start lagi lah. Tak start lagi. Padu. Padu. Okay, cantik. Macho. Handsome. Handsome. Handsome apa dah tadi Lebih setahun ke kan? Okay, yang penting korang dah ada account lah. Okay, boleh tahan ramai juga yang padu, yang kurang, yang tak ada account yang baru nak bermula sebenarnya. Alright, okay. So saya, okay. Kita nak masuk dah kita nak masuk dah. Alright. Okay. Sebenarnya, saya nak bagi tahu sesi pada malam ni sebenarnya kita akan menceritakan tentang macam mana kita nak tengok strategi sebenarnya. Of course, pada korang yang baru nak bermula sebenarnya, baru nak bermula ni, boleh dikatakan korang tak faham kan kenapa harga kadang-kadang dia naik, kenapa kadang-kadang dia turun. Dan lepas tu, ada tak cara kita nak tengok harga tu dia boleh naik bila dia nak naik, okay? Bila timing dia nak jatuh, betul tak? Korang ada persoalan tu tak? Mesti korang ada persoalan tu kan? Betul tak? Setuju tak? Setuju. Okay, that's why sesi pada malam ni kita akan bawakan, right? Kita akan bawakan satu sesi yang kita panggil sebagai bagaimana kita nak bina trading berjaya sebenarnya. Okay, bina trading berjaya melalui isyarat chart pattern. So, chart pattern ni, okay, saya nak cerita sedikit tentang chart pattern ni sebenarnya adalah satu strategi. Okay, dia adalah satu strategi sebenarnya. Strategi yang bagaimana kita nak tengok sesuatu harga tu. Bila timing dia nak pergi jalan, bila timing dia nak jatuh, contoh kan. Okay, daripada kenaikan dan kejatuhan tu, mana kita nak buat decision, mana kita nak planning nak beli, mana kita planning nak jual. Sebagai contoh, mana kita planning nak ambil profit. Okay, itu sebagai contoh dia. Right? So, boleh dikatakan strategi pada malam ni yang kita akan belajar adalah tentang technical analysis. Dia ada dua strategi sebenarnya yang kita panggil, yang kita boleh gunakan dalam trading ni. Yang pertama adalah fundamental analysis. Korang boleh tolong komen FA dekat bawah. Fundamental analysis ataupun FA lah. Right? And then yang kedua pula adalah technical analysis. Okay? Untuk technical analysis ni kita panggil TA lah. Korang boleh tolong komen TA dekat bawah. So untuk technical analysis ni dia terlalu banyak tau. Okay, saya akan touch tentang fundamental kita akan touch tentang technical analysis. Sebab chart pattern pada malam ni lebih kepada technical analysis sebenarnya. So untuk chart, maksud saya technical analysis ni dia ada banyak tau. Dia ada banyak. Tapi apa yang kita akan sampaikan malam ni is one of them lah, okay? Which is chart pattern. Berapa ramai dah ready pada sesi malam ni? Okay, saya nak tengok korang punya komitmen. Dah ready ke ni? Are you ready? Say yes.
Macam tak semangat je, ready ke ni? Tak semangat je, tak sampailah. Okay, alright, ready? Betul. Alright, okay, so jom kita go through terus, pergi dekat dalam, apa dah? Dekat dalam chat pula, bukan chat kita go through dekat dalam slide. Selalu saya buat live sebenarnya. Saya buat live tapi dalam live kita tak present gunakan apa ni? Kita tak gunakan slide, kita gunakan chat je. Alright? Okay. So, okay, kita akan ceritakan tentang chart pattern malam ni. Okay, so apa tu chart pattern? Macam apa yang saya cakap tadi, chart pattern tu merupakan salah satu tools lah di dalam technical analysis untuk kita tengok perubahan harga. So chart pattern ni adalah merupakan satu pattern sebenarnya. Korang dapat nampak skrin tak? Okay, dapat nampak skrin tak? Okay, thank you so much Puan Nabila. Okay, Puan Nabila, thank you so much. Ikhwan, Faizal Mokhtar. Okay, thank you so much. Okay, so chart pattern ni adalah satu apa ni kita panggil sebagai pattern yang terbentuk daripada pergerakan pergerakan arah harga tu. So maksud dia daripada arah harga tu untuk memberi isyarat perubahan arah ataupun pergerakan harga yang berterusan. Okay, dah pening dah. Okay, yang first time ni confirm pening ni. Confirm pening. Okay, right. So dia simple je. Saya permudahkan benda ni dan saya harap melalui visual ni korang dapat faham lah, right? So chart pattern ni, movement dia lebih kurang macam ni. Masa harga dekat dalam chart tu ataupun kita panggil graf lah, ramai orang panggil graf kan. Right? Masa dekat dalam graf tu, korang nampak harga dia hijau, merah, apa benda ni? Aku tak faham lah. Okay, itu sebagai contoh dia. Okay, so saya nak fahamkan korang. Masa harga dia berada dalam keadaan uptrend ataupun downtrend ataupun uptrend, maksud dia pergerakan harga tu lah, right? And then masa dia tengah bergerak zigzag, lepas tu tiba-tiba naik, turun, contoh kan. Tiba-tiba kita nampak chart pattern yang terbentuk. Okay, kita nampak chart pattern ataupun kita panggil sebagai satu isyarat lah. Okay, technical tools kita. Lepas tu dia akan bagi kita satu sign sebenarnya yang market ada potensi untuk melakukan perubahan arah ataupun kita panggil sebagai continuation lah. Okay, alright, saya lupa masukkan dekat dalam ni tadi. Okay, so far okay tak? Tentang chart pattern saya nak tanya dulu chart pattern ni korang okay ke tak? Okay, dapat faham apa kegunaan chart pattern ni? Masalah tiba-tiba timbul dalam seminit dua. Ikut lagi. Alright, thank you so much Okay, so itu tadi tentang chart pattern. Okay, sikit dapat faham. Okay, tak apa. As long as dapat the idea dulu, itu yang penting. Sebab dalam kita punya pembelajaran sebenarnya, paling penting sebenarnya, saya panggil benda ni sebagai 70, 20 dan 10. Okay, benda ni adalah adult learning process. Adult learning process ni, orang kita macam kita lah. Bila kita belajar, apa yang kita belajar ni sebenarnya adalah 10% saja. Okay, another 20% adalah daripada idea, daripada kawan-kawan kita. Contoh, persoalan nanti pada questionnaire, right? So korang akan dapatkan dari 20%. Lagi 70%, nak tahu apa? Siapa dapat teka? 70% tu apa? Siapa dapat teka? Okay, 70% lagi adalah daripada kita punya latihan diri sendiri, mindset, soft skills, right? Itulah daripada 70% tu. Okay, so apa kepentingan chart pattern untuk banner trading berjaya ni sebenarnya? Okay, apa kepentingan chart pattern ni? Yang pertama adalah untuk mengelakkan kita daripada terbeli di kawasan yang berisiko tinggi. Apa maksud dia berisiko tinggi ni? So berisiko tinggi ni adalah, korang perasan tak? Okay, apa jadi dekat Bitcoin? Kalau saya sebut Bitcoin memang ramai orang tahu. Tak nak sebut benda lain, saya sebut Bitcoin je. Apa jadi dekat Bitcoin? Koyak, mengetahui dia meramal harga. Okay, setuju Cik Mat? Waalaikumsalam Puan Rohana. Untuk buat trading plan. Alright, berisiko tinggi. Crash. Quick. Go half. Itulah maksud dia yang berisiko tinggi. Alright. So itu maksud dia. Bayangkan masa harga dekat atas tu, harga dekat atas tiba-tiba dia jatuh ke bawah. Itu yang kita maksudkan sebagai kawasan berisiko tinggi. Okay, itu sebagai satu contoh dia lah. Ada je orang trade gunakan masuk dekat dalam bahagian berisiko tinggi, tapi adalah lagi strategi lain yang lebih advance lah orang katakan. Right? So kalau korang ni baru lagi nak start, okay, jangan push diri dulu. It's okay, start small. Right?
And then yang kedua pula adalah untuk mengelakkan kita daripada terjual awal di kawasan harga yang dah memberi isyarat perubahan harga. Okay, ini sebagai contoh lah. Okay, sebagai contoh harga dah naik kan, contoh. Masa harga tengah naik, ataupun contoh tengah jatuh lah, okay. Kita ambil contoh tengah jatuh lah, harga tengah jatuh. So, apa yang jadi time tu, kita kononnya macam rasa macam, tengah loss lah. Okay, tengah loss ni. Okay, contoh okay, tengah loss ni sekarang, tengah loss. Aduh, tapi dia masih within the range. Tapi kadang-kadang kita pun cuak juga kan. Tapi apa yang berlaku time tu? Tiba-tiba ada chart pattern. Kalau kita faham chart pattern tu macam mana, so at least kita nampak, okay, korang perasan tak masa price tengah jatuh, korang jual, tiba-tiba harga naik. Perasan tak? Siapa pernah experience benda tu? Saya nak sampaikan sekejap. Siapa pernah experience? Okay, itulah salah satu cara kita nak gunakan. Okay, so kepentingan chart pattern ni untuk mengelakkan kita daripada terjual awal lah. Alright, so itu maksud dia. Okay, itu yang kedua. Saya pun mengaku juga. Okay, saya pun pernah kena juga. Saya pun manusia. Okay, alright. Yang ketiga pula adalah untuk mengelakkan daripada teknik harapan tu terjadi. Siapa faham teknik harapan ni apa? TH. Terbeli lambat, jual beli naik. Don't FOMO. Yes, true. Saya setuju. Okay, so untuk mengelakkan daripada teknik harapan ni lah. So maksud dia di sini, kalau contoh kan, masa kita nampak harga dah berisiko tinggi, tiba-tiba kita nampak chart pattern tu. Nampak chart pattern dia, okay, pump. Jadi kita pun dah jatuh kan. Lepas tu kita pun terus, okay, tak besar tak nampak. Okay, saya akan besarkan lah. Okay, saya akan besarkan. Okay, sekejap. Okay, dapat nampak So kita nak elakkanlah benda tu daripada menjadi teknik harapan. Ambo lihat pattern 1, 2, 3. Betul tuan. Okay, 1, 2, 3 sebenarnya adalah salah satu basic dia. Okay, sebelum kita tengok 1, 2, 3, dia ada satu basic benda lagi. Satu pattern ni adalah the mother of everything. Siapa nak tahu apa benda ni? Siapa nak tahu? Ataupun siapa yang tahu? Sebelum kita nak plot 1, 2, 3 pattern ni, sebelum kita nak plot 1, 2, 3 pattern, ada satu lagi benda yang sangat penting. Tak ada benda ni, korang tak faham benda ni, jangan harap korang nak plot 1, 2, 3 pattern. Nak tahu? Bukan support resistance, bukan volume, bukan. Alright? Okay, kalau nak tahu, stay sehingga habis. Ingatkan saya nanti ingatkan saya nanti. Apa benda yang penting sebelum kita nak plot 1, 2, 3 pattern. Alright, so itu yang ketiga. Yang keempat pula untuk membuat keputusan trading yang sesuai dengan trader. So maksud dia bila kita nampak chart pattern lah contoh kan. So at least kita faham lah based on mungkin time frame kan contoh. Kita nampak based on time frame. So apa kita dapat nampak? Okay, mungkin based on time frame besar aku nampak pattern ni jadi macam ni. So mungkin aku boleh decide lah mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu macam tu. Mungkin bagi scalper contoh kan. Bagi scalper contoh. Mungkin digunakan time frame yang kecil. So dah nampak chart pattern di time frame yang kecil. So kita pun yang macam okay lah, tak apalah. Okay, mungkin aku boleh, mungkin dalam masa sehari kan, tapi scalping most of the scalper ni dia lebih, orang kata dia masuk dekat market yang super volatile so maksud dia volume yang sangat banyak lah. Alright. Okay, tuan orang Sarawak ke? Saya orang Sabah. Okay, saya orang Sabah. Siapa orang Sabah dekat siapa orang Sabah? Siapa orang Sabah sini? Adakah orang Sabah? Saya orang Sabah, saya memang original Sabahan. Boleh lah kalau kau, astaga. Okay, alright. Sambung And then yang kelima pula adalah untuk kita bina trading berjaya dan mengurangkan risiko kerugian besar. Sabah campur utara. Oh, Tuan Zani, samalah. Saya, arwah bapa saya sebenarnya orang Penang Orang Penang. So, memang tiap tahun kita balik Penang lah juga. Alright? So, itu yang tentang kepentingan chart pattern lah. So, saya nak go through pula dekat dalam jenis chart pattern. So, chart pattern ni sebenarnya dia ada banyak jenis tau. Tapi dalam banyak-banyak jenis tu, dia ada 2 classification. Berapa? Ada 2 classification. Okay. So, yang pertama adalah continuation pattern. Betul, Tuan Khairul. Alright? Continuation pattern. So, untuk continuation pattern ni, dia ada banyak Tapi saya akan listkan sedikit sahaja. Alright? Saya akan listkan sedikit sahaja. Okay. Yang pertama adalah triangle pattern. Yang kedua adalah cup and handle. And then yang ketiga adalah rectangle pattern. Alright, so ini tentang continuation pattern lah. Saya okay tak terlalu laju, tak terlalu lambat Right? Okay, so itu tentang continuation pattern. Okay, so far bagian ni okay. Okay tak bagian ni? Okay, alright. Okay,
Kita nak move yang kedua. Boleh saya go through yang kedua? Boleh Alright, thank you so much. Okay, so yang kedua pula adalah kita panggil sebagai macam tuan tadi cakap kan, reversal pattern. Alright, so reversal pattern ni apa benda? Nanti saya akan tunjukkan dekat next slide. Okay. Okay, saya akan tunjukkan sampel juga nanti. Okay, so untuk reversal pattern adalah channel salah satu dia. Lepas tu yang kedua kita panggil sebagai wedges. So wedges ni pun ada banyak lagi dekat dalam dia. Okay, apa yang korang tahu tentang reversal pattern? Cuba komen. Alah, saya dah keluarkan, tak apalah. Okay, reversal pattern yang ketiga kita boleh panggil sebagai head and shoulder lah. Head and shoulder dia ada inverted dan yang biasa. And then yang keempat kita ada double dan triple top. Easy wedges, lapar ni, saya lapar ni, Tuan Uzani. Okay. Okay, dan yang kelima adalah double and triple bottom. Okay, three Buddha's head. Okay, alright. So ini tentang jenis chart pattern lah. Okay, so far, okay, mungkin tak apa, saya akan tunjukkan kepada korang macam mana movement dia. So saya nak tunjukkan kronologi dia tentang pergerakan chart pattern ni. Untuk continuation pattern, macam mana dia punya movement. Okay, lepas tu reversal pattern, macam mana pula movement dia. Okay, saya akan tunjukkan. So movement dia lebih kurang macam ni. Okay, contoh, semasa market tengah berada dalam keadaan downtrend, okay, take note benda ni kepada siapa yang betul-betul baru belajar tentang chart pattern ni, take note benda ni. Kalau boleh korang tulis. Right, screenshot ke apa ke kan. Okay, so untuk continuation pattern ni, masa market downtrend, right, gerakan market downtrend kan, tengah tiba-tiba dia downtrend and then tiba-tiba kita dapat nampak dia ada continuation pattern. Okay, continuation pattern. And then, ini untuk continuation so maksud dia, kita nampak lagi continuation chart pattern ni. So, kita dapat conclude yang mungkin market dia ada probability lah, okay, untuk berterusan melakukan downtrend. Right? So, itu market downtrend lah. Dan masa market uptrend pula, sama masa market uptrend, contoh kita nampak, market tengah berada dalam pergerakan uptrend kan. Okay, dia tengah uptrend, lepas tu kita nampak continuation pattern, and then pump. Kita expect yang mungkin market akan berterusan melakukan uptrend lah, okay. So far continuation pattern dapat tangkap tak dia punya kronologi? Continuation. Dapat. Okay, tak apa. Nanti korang standby soalan siap-siap nanti tanya dekat kita punya final nanti. Alright, so ini continuation. So next saya nak go through dekat reversal pattern pula. Reversal pattern. Okay, reversal pattern pula adalah movement dia lebih kurang macam ni. Masa market tengah downtrend, kan, pergerakan dia tengah downtrend. Tiba-tiba dia gerak-gerak zigzag, pam. Kita dapat nampak dia form continuation. Sorry, maafkan saya bukan continuation pattern reversal pattern. Saya tersilap sebenarnya. Saya terlupa ubah. Okay. Reversal pattern. Lepas tu, expectation kita market akan continue berubah arah. Maafkan saya ini silap Sepatutnya reversal pattern, bukan continuation pattern. Okay, maafkan saya. Korang maafkan saya tak? Okay, tak apa. Saya awal-awal tadi dah maafkan kan. Dan minta maafkan. Okay. Alright. Okay. So, okay, thank you so much sebab maafkan saya. Janganlah denda. Janganlah. Okay. Alright. So, okay, untuk market uptrend pula. Okay, untuk market uptrend pula. Sama, masa market tengah uptrend, kita dapat nampak dia ada reversal pattern. And then kita dapat expect dan jangkakan yang market ada potential dan probable melakukan pergerakan untuk berubah ke downtrend. Okay, untuk reversal dapat tangkap dia ada beza dia tak banyak. Beza dia macam continuation is kita nampak satu, maksud dia akan continue naik ataupun jatuh. Tapi kalau reversal kita nampak, maksud dia akan berubah arah lah. Okay, right, thank you so much Tuan Azizul Okay, tapi saya nak cerita sikit, fokus kita pada malam ni. Okay, sebab bukan apa kita mungkin tak cukup masa. Okay, kita ada sejam je sebenarnya. So malam ni saya nak tunjukkan korang tentang macam mana kita nak saya akan ajar tentang floating jugalah. Jangan risau. Macam mana kita nak reversal, kita akan cerita tentang reversal pattern which is double bottom. Okay? Alright. So saya nak tunjukkan sebenarnya double bottom ni macam mana dia punya bentuk Okay. So untuk double bottom ni boleh dikatakan kita expect market reverse lah, right? Double bottom ni dia rules dia satu.
dia satu benda yang kita panggil sebagai reversal yang bagi kita isyarat perubahan arah lah. Okey. Perubahan arah. Lepas tu double bottom ataupun DB kita panggil. Kalau macam kadang-kadang kita type kan dalam Telegram ke apa ke, kita just type DB je, double bottom. Okey, sebab dia short form lah. Okey, dia huruf W. Betul, Tuan Nazrul. Okey. So dia adalah huruf W. So, macam mana pembinaan double bottom ni sebenarnya? Ada yang dapat idea tak? Okey, yang newbie lah contoh, yang newbie. Huruf W, apa benda ni huruf W? Macam aku daripada huruf W, aku nak tengok market ni boleh naik macam tu. Ada tak? Ada macam rasa macam, okay, tak tahu apa benda tu. Right? Pening, so far. Masih okey. Gerak ikut W lah. Okay, so pembinaan dia macam ni. Masa market, okay, pay attention benda ni korang tak dapat tangkap, serius kita bagi tahu. Susah sikit korang nak masuk dekat bahagian chart. Okay, pay attention dengan benda ni. Sampai suara saya dah slow dah ni. Okay, pembinaan dia macam ni. Masa market tengah downtrend, yes, betul. Masa market tengah downtrend, and then dia retrace. Okay, dia retrace, dia naik sedikit lah, di hijau kan, naik kejap. Lepas tu, dia, ini yang kita panggil sebagai bottom one lah. Lepas tu dia jatuh semula, dan dia bounce semula dekat area level support ni. So ini yang kita panggil sebagai bottom one dan bottom two. So first sign dia dekat bottom two ni. Alright, so ini level support dia. So confirmation dia sebenarnya tak confirm lagi. Kita nampak memang macam double bottom. Bila kita nampak macam ni, memang kita plot, okay, double bottom lah ni, double bottom. Okay, tapi tak confirm lagi. Kita bersedia je. Okay, tapi yang paling penting sebenarnya kita bersedia. Kita dah tahu kita nak buat apa. Alright, so itu yang penting sebenarnya. Bila kita nak trading, itulah salah satu cara kita nak bina trading berjaya sebenarnya. Right? Okay. Okay, so dekat level level retracement dia tadi ataupun level kenaikan dia semasa dia jatuh yang dekat bottom one ni, ini yang kita panggil sebagai neckline. Ataupun orang kata based on market structure, kita panggil benda ni sebagai resistance level. Ada juga orang gunakan cakap benda ni resistance level. Tak salah pun. Okay? Tak ada yang salah. Semua betul. Kecuali kalau langgar rules, itu dah betul salah lah. Okay? And then, dia rebound daripada atas level ni. Dia reverse. Okay. Tapi, market dia tak confirm lagi double bottom Memang kita nampak dia double bottom. Tapi, dia belum confirm lagi reverse. Tapi kita boleh katakan di confirmation dia dekat area level ni. Bila dia dapat pecahkan neckline ni, sinilah kita boleh katakan yang market confirm semula. Dia akan melakukan kenaikan lah, right? Okay, so far okay bahagian ni? So far okay? Okay, alright. Jelas, Alhamdulillah, thank you so much. Maksudnya mungkin saya dapat mudahkan lah. Okay, kat mana nak beli? Okay, saya akan share tentang trading plan tapi sebelum tu saya nak bagi tahu tentang trading plan ni. Trading plan ni adalah bagi newbie trading plan ni adalah satu benda yang sangat penting. Orang Sabah kalau cakap benda tu super penting, dia kan cakap panjang gila. Macam contoh kan, kita dekat Sabah macam ni. Kau tinggal di mana? Contoh, kau tinggal di mana? Aku tinggal sana Ranau. Macam tu kan. Itulah perangai kita sebenarnya. Okay. Alright. Okay, saya akan go through nanti jangan risau. Kita kesuntukan masa sebenarnya. Okay. So tentang trading plan ni adalah ketiga-tiga benda yang kita akan tengok which is entry di mana kita nak buy lah, contoh entry point, di mana kita nak cut loss, penting, and then di mana kita nak take profit. Okay, saya nak share tentang suggested trading plan menggunakan double bottom. Basically sebenarnya double bottom ni adalah salah satu cara yang dia lebih apa kita panggil? Dia lebih sesuai untuk kita buy on breakout Saya okey je sampai pukul 11, tapi session saya sampai pukul 9.30 je ni. Okay, alright. Okay. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, so tentang double bottom punya trading plan okay, sama juga. Saya nak tunjukkan masa market tengah downtrend kan. Masa market tengah downtrend sama juga dia retrace kan tadi. Masa tengah retrace double bottom kan, bottom one, dia jatuh semula dan dia reverse semula, dia form di area level bawah ni. Okay, sekarang saya nak tanya. Saya nak tanya satu benda. Kalau korang masuk di area mana? Okay. Saya label lah Ini A, ini B. Mana yang korang akan masuk? A ataupun B? B.
A, B. Okay, saya faham. Mungkin ada yang cakap B sebab dia nak buy on dip kan. Saya faham. Mungkin ada yang cakap A sebab dia nak buy on breakout. Okay. A, B, C. Okay lah, C lah. Okay. Saya nak label je. Okay. Atas A. Alright. Sebenarnya tak salah pun. Okay. Dekat atas ni nak masuk atau bawah ni pun masuk, tak ada masalah. Tapi nak bagi tahu, okay, pattern ni sangat sesuai untuk kita masuk di area level ni yang kita panggil sebagai neckline. Neckline ni. Sinilah tempat yang sesuai untuk kita masuk sebenarnya. So, bila kita nampak double bottom ni, highly suggested sebenarnya kita nak buy on breakout ataupun bobo lah. Kita panggil bobo bukan bob bobo sebenarnya. Tuan Lami panggil bobo sebenarnya. Right? And then, sini cut loss decision kita. So, boleh dikatakan, dia sangat sesuai untuk kita gunakan masa breakout lah, senang cerita, untuk entry point. Untuk cut loss kita akan gunakan dekat area level bawah ni, which is dekat level support. Kenapa dekat level bawah ni? Logik akal dia lah kan. Sebab kalau dia jatuh melebihi bawah kawasan ni, of course dia dah patahkan ke level, of course dia dah form new low kan. Ini dah masuk advance sedikit mungkin yang newbie, it's okay, korang slowly hadap. Of course dia dah masuk new low kan kalau dah jatuh. Tapi kadang-kadang benda tu apa yang berlaku, dia jatuh kecil je lepas tu dia naik semula. Okay? So berpada-pada jugalah at the same time. Kita takut je yang market akan continue jatuh lagi. Okay, TP pula dekat mana? Alright, so ini bahagian TP dia kita tak ada target Kita tak ada target. Tapi TP dia sebenarnya, TP ni Fibo lain cerita lagi lah. Fibo siapa yang join kelas nanti kita ajar. So untuk bahagian TP pula, right? So untuk bahagian TP pula kita akan cuba trailing. Okay, nanti saya explain apa benda tu trailing. Right? Kita akan explain nanti apa benda tu trailing. Okay, so far bahagian trading plan ni okay. Right? Trading plan bahagian ni okay. Okay. Kalau dia punya support level sengit sikit tak apa, tak ada masalah. Sengit sedikit tak ada masalah. Okay je. Alright, sengit sedikit tak ada masalah. Jangan dia sengit yang terlalu ketara lah. Okay. Alright, thank you so much. Okay. So saya nak tunjukkan case study lah tentang beberapa benda yang dah berlaku sebelum ni. Okay. Ini tentang ada satu counter ni. So ini yang kita dapat nampak so far. Ini masuk tadi kan ada yang tanya, dia sengit kan? Sengit sedikit tak apa, tak ada masalah. Okay, sengit sedikit tak apa, tak ada masalah. So ini maksud dia, masa market tengah downtrend, kita nampak satu, dia retrace, jatuh, pump. So kita dapat nampak dia form double bottom, betul? Okay, so ini before, masa kita lukis. So ini after. Masa ni price di area level ni lah 39 kan. Lepas tu dia naik sampai RM5.30. Okay tak? Okay lah kan, right? Lepas tu dia form dua kali lagi. Okay, dua kali lagi. Dekat atas pun ada lagi sekali. Alright? So ini case study yang pertama lah. And then case study yang kedua pula. Okay, kita nampak counter ni. Ini before lah. Right? Ini before. Kita plot. Okay. Double bottom ni tengok. Okay, lepas tu dia tengah main di area level support ni. Okay, di area level support ni contoh. Okay. Lepas tu, kita tengok next. Apa jadi? Dia naik lah juga. Tapi lama lah. Okay. Masa ni dia masuk. Okay, dia jatuh. Dia main pump. Lepas tu dia naik. Lepas tu dia flat. Okay, tak silap saya, counter ni dia dah pergi jauh dah kot. Okay, tapi dah mula retrace lah. Okay, so ini tentang case study lah. Okay, so far sampai sini okay. Siapa yang dapat idea sebenarnya tentang double bottom ni? Sekejap, saya nak tunjukkan korang sedikit benda Okay, boleh tak saya show, saya nak tunjukkan dekat bahagian charting pula. Boleh tak? Saya nak tunjukkan dekat bahagian charting pula Okay. Okay, saya nak tunjukkan satu contoh counter ni. Saya nak tunjukkan kenapa saya tak galakkan masuk di area level support tu. Nanti saya akan tunjukkan kenapa. Ya Okay, boleh bah. Okay, boleh bah Mira. Okay, alright. So saya tunjukkan Okay, kalau dapat nampak screen saya, korang boleh tolong komen dapat nampak. Okay, ini yang saya dah plot Supaya senang lah. Kita tak buang masa nak mencari sebenarnya. Okay. Okay, katakan masa ni. Harga di area level ni. Okay, dapat nampak Nampak, okay, thank you so much. Katakan masa ni.
Okay, untuk shorter term time frame, kita dapat nampak yang market tengah. Memang kita dapat nampak yang dia, okay, market time ni, ini nanti korang boleh tengok semula lah dekat dalam YouTube live champs ni, dia belajar tentang trend line pula. Okay, masa ni market dia tengah uptrend. Lepas tu pump dia dah berubah arah jatuh ke downtrend. Okay, so kita dapat nampak dekat sini. Market tengah downtrend kan, jatuh. So apa yang kita akan buat, kita akan nampak macam ni. Kita akan plot. Okay, kita plot, kita dapat nampak. Sekejap, saya nak replay dulu lah. Nak korang dapatkan idea sebenarnya. Itu je yang penting dulu. Okay, katakan. Dia jatuh kan. Jatuh. Dia jatuh. Alright. So kita dapat nampak yang awal-awal memang ada double bottom juga. Okay, tak apa. Saya akan skip. Okay, lepas tu kita nampak macam. Okay, tak apa. Sekejap. Okay, kita dapat nampak yang dia. Okay, nampak macam seakan-akan ada double bottom lah. Aku nampak ada double bottom ni. Sebenarnya dah detect daripada sebelum ni lagi. Tapi saya nak tunjukkan korang benda yang senang, mudah faham lah. Okay. Alright. So kita dapat nampak. Okay. Alright. Okay, terlari sedikit tak apa. Tak ada masalah. Lari sedikit tak ada masalah. Dia jangan lari banyak je. Okay, jangan lari banyak je. Range ni pun tak jauh sangat. Okay, kita nampak. Okay, alright. Kita nampak lah. Okay, kita dapat nampak. Okay. So, macam yang tadi trading plan kita cakap, kita nak cuba buy on breakout. Betul? Kita nak cuba masuk dekat area level atas ni. Okay. Kenapa kita nak elakkan masuk dekat level ni? Sebab dia semakin jatuh ke bawah. Itu yang kita takut lah. Right? Lepas tu, kita tengok apa yang jadi. Cuba play. Okay. Boleh katakan dia dah naik lah. Okay. Sikit tu banyak mana tuan? Berapa bit? Okay, tentang price yang kita nak target based on pattern ni sebenarnya, sayangnya kita tak jumpa, kita tak ada benda yang kita nak target macam Fibo sebenarnya. Tapi apa yang kita boleh buat sebenarnya, untuk take profit, kita akan cuba pasang trailing position lah. Okay, insyaAllah kalau kita ada banyak masa lagi nanti, saya akan tunjukkan cara nak trailing. Okay, insyaAllah kita tengoklah. Kalau banyak masa so korang doa-doa lah cepat. Tuan, boleh pakai X to X tak untuk target price? Okay, untuk benda ni kita tak gunakan X to X sebenarnya. Tapi ada orang gunakan X to X. Tapi sebenarnya boleh, tak ada masalah. Okay. Alright, so kita tengok harga time ni apa jadi. Cuba play sampai habis. Okay, alright. Okay. So kita boleh katakan siapa yang kaki breakout, menanglah. Okay, siapa kaki breakout menang, siapa yang buy on dip pun menang. Value TF kecil ke? Okay tuan, tentang time frame sebenarnya, kita akan cuba tapis. Alright? Okay, macam contoh tadi kan, kita dapat nampak yang dekat hourly. Kan? Kita dapat nampak dekat hourly. Ini basic tentang time frame Basic time frame pun kita belajar tentang medium term, shorter term dan juga longer term. Itu yang penting sebenarnya. Okay, so macam contoh sekarang ni, tadi kita tengok dekat hourly kan. Bila kita cuba tengok dekat weekly pula, untuk, sorry, ni lain Apa tadi counter tu? Ni tiada, lain. Okay, contoh dia, ni contoh dia. Masa kita tengok dekat dalam, apa ni? Weekly time frame. Weekly time frame korang nampak apa? Saya nampak double bottom. Ini shorter term kan? Ini, apa ni? Longer term pula. Okay, so kalau kita jenis trader yang longer term, so kita akan masuk di area level bawah lah. Okay, dan saya nak tunjukkan sebenarnya kenapa kita nak cuba elakkan. Ini saya nak tunjukkan je kita nak elakkan. Okay, so ini untuk satu counter ni lah. Okay, next saya nak tengok dekat dalam, ada satu lagi saya dah plot. Saya go through. Ada satu counter tu nanti saya tunjukkan yang fail pattern. Ini pun sama jugalah. Kita buka dekat, okay, kita tapis kan. Bila kita dah tapis, kita dapat nampak benda ni. Okay, katakan kita dapat nampak benda ni jadi macam ni. Mana dah? Replay tu. Okay. Okay, katakan. Alright. So market time ni dah okay, dah confirm dah ni. Aku nampak memang berubah arah ni. Kenapa? Sebab dia dah patahkan level support. Ini bagian support pula. Lain lagi. Okay. Right. So dia dah jatuh. Jatuh kita tengok. Cuba play. Right. Kita nampak. Okay. Dia retrace. Okay, nampak macam seakan-akan double bottom lah. Okay, macam double bottom kan? Okay, macam double bottom lah. Okay, so kita akan tengok. Okay, bila kita cuba plot, tengok, okay, macam double bottom lah.
Okay, macam double bottom sebenarnya. Okay, macam double bottom. So, kita cuba tengoklah lagi. Kita cuba tengok. Dia confirm ke tak? Masalah dia sekarang ni, contoh keadaan market ni dalam keadaan begini kan sekarang. Dia tengah bermain di area level ni. So, itu yang kita takut dia akan jatuh lagi. Okay, tapi tengoklah juga. Ada jenis orang dia suka buy on dip. Ada jenis orang dia suka buy on breakout. Sebab breakout bagi dia confirmation. Tapi kadang-kadang breakout pun fail juga. Dia breakout masuk semula. Kan kadang-kadang kita nak buy on dip pun kadang-kadang fail juga. Kadang-kadang buy on dip dia makin jatuh lagi ke bawah. Okay, that's why pentingnya ada trading plan. Okay, itu je paling utama. Okay, so kita nampak macam ada double bottom. Okay, kita cuba play. No. Okay, cuba play. Flat time ni. Okay, dia test lah. Okay, dia test lah time ni. Okay, dia test lagi, pump. Lepas tu apa jadi? Okay, kita boleh katakan yang dia flat jalan. Tapi boleh katakan position kita time tu tengah profit lah. Rotobi dan Zenger. Yes, tuan. Amin, amin. Kita doakan benda yang sama untuk semua lah. Right? Okay, so kita boleh katakan, okay, ada jenis orang si money take money. Dah naik, profit lah. Take profit lah. Ada jenis orang, dia nak cuba pasang trailing position. Pasang trailing, trail lah sampai maksimum. Pernah dengar tak istilah ni? Cut loss short and let the profit run. Pernah dengar tak istilah ni? Cut loss short and let the profit run. Pernah dengar tak? Itulah trailing stop. Itulah trailing stop. Okay, alright. Okay. Cut loss short and let the profit run. Okay, so kalau kita lagi memang kita utamakanlah cut loss senipis bawang. Okay, senipis bawang tu, bawang nipis kalau boleh belah 7 lagi. Okay, alright. So, dapat tangkap so far untuk Ajia ni. Dapat tangkap Dapat tangkap. So, untuk Ajia pula. Untuk double bottom ni. Dapat, alhamdulillah. Yang newbie tadi, yang padu, okey. Ke macam ada macam okey, aku macam perlu latihan lebih banyak ni. Okey, mungkin aku kena rajin tengok chart ni. Dapat okey, thank you so much. Harap korang dapat belajar lah. Alright, so okey, saya nak tunjukkan satu lagi last contoh market yang tak menjadi. Tak silap saya DNO. Tak silap saya. Kenapa kita kurangkan? Okey. Nice trick tuan. NKMLB petang tadi pattern apa? Nice trick. Okey. Tak lah gurau-gurau. Okey, bukan ni sekejap. Cuba tengok sekejap. Apa dah pattern tu? Cuba bagi saya satu lagi. Satu NKMLB lah. Okey, kita ambil contoh lah NKMLB. Saya tak akan tengok keadaan semasa tapi kalau keadaan semasa ada double bottom. Okey. Alright. Kita dah nampak satu pattern dekat dalam ni. Okay. Saya dah nampak satu pattern dekat dalam ni. Okay, kita cuba replay. Buka dekat daily. Buka dekat weekly lah. Okay, weekly senang saja. Daily pun cantik. Daily pun cantik. Okay, kita replay. Okay, untuk NKMLB, contoh kan kita nampak. Market time ni, dia dah bagi kita sign off kejatuhan. Betul? Saya nak tunjukkan fail pattern Maksud dia, kita expect double bottom tapi tak menjadi. Okay, kita nampak dia jatuh. Okay, dia naik retrace. Okay, tak apa. Dia macam seolah-olah bagi kita sign. Kadang-kadang kita nampak macam, mungkin dia nak buat V bottom. Mungkin dia nak buat apa pattern. Inverted head and shoulder. Contoh kan. Okay, tapi kita tengok dia jatuh lagi. Dia tengok faham? Okay, alright. Aku yakin ni double bottom contoh. Aku yakin sekali. Market akan continue naik. Sebab Tuan Zafri kata, market akan continue naik kalau double bottom. Okay. Tapi Tuan Zafri kata, highly suggested kita nak masuk buy on bobo ataupun buy on breakout ke area ni. Tapi saya suka buy on dip. So, saya akan masuk dekat area level ni. So, untuk bobo trader, okay, buy on breakout trader, dia nak cut loss di area level ni. Masuk ke level ni dan cuba trailing sehabis mungkin. Maximize lah. Okay, kita cuba maximizekan profit tu sampai habis. Okay, kita cuba replay. Kita tengok. Yang ni. Okay. Main. Okay. Aku dah beli dah ni. Contoh kan. Contoh lah. Korang dah beli di area level ni kan. Contoh. Lepas tu. Okay. Contoh. Kita tengok. Kita expect dia break je. Dia naik. Main. Yap. Saya tukar color Contoh kita nak buy dekat area level ni. Okay. Tak ubah pun color. Okay. So lepas tu kita tengok. Apa jadi? Dia main. Lamanya.
Okay, lepas tu dia jatuh ke bawah. Alright. So inilah maksud dia kenapa kita nak cuba elakkan. Tapi kalau kita dapat tengok pun kita cuba buy on dip, dia jatuh dan dia naik semula lah. Tapi kita tak pasti sebenarnya. Adakah dia boleh continue naik ataupun tidak. Alright, that's why pentingnya kita punya decision making. Alright. Okay, berapa ramai dapat belajar sesuatu pada malam ni? Alright, berapa ramai dapat belajar sesuatu? Alright, thank you so much. Okay, sebelum saya nak akhiri saya punya session ni, saya nak share sedikit tentang kesilapan traders ni. Bila dia nak apa ni plotting dekat dalam charting ni. Okay. Okay. Alright, dapat nampak skrin saya? Okay, so kesilapan trader dalam penggunaan chart pattern ni adalah okay, apa kesilapan dia yang korang dapat detect? Korang rasa apa? FOMO. Overconfident. Overconfident pun okay, salah satu dia. Okay, dia ada trading plan. Betul. Setuju. Semua betul Alright. So yang pertama adalah FOMO. Betul tuan. Betul. Okay, so ini yang kita panggil sebagai FOMO. FOMO ni apa? FOMO ni adalah fear of missing out. Contoh katakan, siapa yang masa di awal-awal trading dulu, okay, dia ikut-ikut kawan. Siapa ikut-ikut kawan? Lepas tu tiba-tiba kawan cakap, kau masuk dekat kaunter ni. Masuk dekat kaunter ni. Masuk kaunter ni. Okay, aku punya 7 keturunan punya guru yang dah betapa dekat dalam gua, kata dia akan pergi jauh jalan, confirm punya. Sekali kita masuk, jatuh pula ke bawah. Dah lah time tu awal-awal trading, tak faham apa benda trading plan, aku tak faham lah benda ni. Asyik-asyik aku tanya orang, kena suruh jaga trading plan. Kena suruh jaga trading plan, kena suruh jaga trading plan. Lepas tu aku pun dah blur dah. Apa benda trading plan ni? Aku pun tak faham, aku newbie lagi. Okay, siapa pernah experience benda tu? Jangan tipulah, saya pun pernah. Saya pun pernah dulu. Okay, benar, saya pun sama juga. Jangan tipu, saya mengaku. Okay, alright. Ini maksud dia. So, kesilapan ramai orang adalah dia fear of missing out. Right, so yang kedua pula adalah dia anggap saham ni macam skim cepat kaya. Ini pun masalah Jangan buat macam tu. Jangan sesekali buat macam tu. Ramai orang dianggap benda ni kalau dia nampak macam boleh pergi, dia nampak saham je, kita tengok orang kaya, ialah yang korang nampak selalu statement profit orang kan, sampai berjuta-juta. Apa tak korang rasa benda ni pun boleh cepat kaya? So kalau boleh kita nak ubah mindset tu. Kita nak ubah society kita. Kalau boleh berfikiran yang lebih waras. Okay? So jangan sesekali anggap yang saham ni skim cepat kaya. Dan yang ketiga pula adalah dia meletakkan harapan tinggi tanpa trading plan. Ingat tak apa saya cakap tadi? Ingat tak apa saya cakap tadi? Okay, trading plan sangat penting. Okay, even though kita nampak chart pattern tu macam tu, kita nampak dia nak naik pun, please tolong ada trading plan. Alright, breakout mesti datang dengan volume baru terus fly. Okay, right, confirm breakout with high volume plus harga bertahan atas RBS. Okay, betul? Setuju? Alright, so itu yang ketiga lah. Alright, yang keempat pula adalah dia beranggapan strategi ni pasti profit. Ini bukan cerita tentang chart pattern je ini tentang semua. Potong jari saya kalau korang ada satu method yang boleh bagi 100% win rate. Ataupun kita panggil benda ni sebagai holy grail. Tak ada benda tu Benda-benda macam tu tak ada Right? Memang tak ada sebenarnya. Kadang-kadang kita nak follow banker contoh kan. Ada yang gunakan indikator lah contoh kan. Kadang-kadang banker kita tengok dah merah. Kita nak gunakan homily. Nampak BBD apa semua benda. Nampak TE pun nampak macam dah nak cross. Tiba-tiba dia jatuh semula. Itulah kita katakan. Benda tak ada yang confirm. Kita nak gunakan moving average pun kadang-kadang. Kita nampak dia nak cross kan. Golden cross. Okay, masuk. Tiba-tiba tak jadi juga. Kadang-kadang tak jadi. Okay, resistance become support. Okay, tuan, RBS tu resistance become support. Itulah kita katakan, dia ada banyak kelemahan. Even harmonic. Macam saya lebih specialize in harmonic trading. Okay, sama juga. Kita dapat nampak. Macam kadang-kadang kita target market tu boleh pergi. Akan reverse di certain area level. Tapi tak pergi. Makan cut loss. Tak apalah. At least kita tahu di mana risiko yang kita sanggup.
Okay, so itu sebagai contoh dia. Even sama juga, Elite Web pun sama juga. Semua ada benda yang tak confirm. Maksud saya, dia tak bagi kita confirmation lah sebenarnya. Okay, so please buang mindset ni. Buang mindset yang asal apa-apa benda kita gunakan, confirm profit. Dan kalau korang jumpa orang macam ni pun, korang boleh report dekat SC. Okay, Security Commission. Alright, so ini yang keempat lah. Alright, yang kelima pula, salah rules dalam plotting untuk sedapkan hati. Ini ramai orang saya nampak. Ini ramai orang saya nampak. Dia salah rules sebenarnya. Kadang-kadang kita belajar tentang double bottom kan. Kita nampak double bottom. Tuan Zafri kata, dia terlari sedikit tak apa. Okay, tiba-tiba dia plot harga 5%, first bottom 5%, second bottom dekat 10%. Mana boleh? Jauh. Jauh bang. Jauh. 5%, 10%. Jauh, jauh. Okay, jauh. Jauh gila. Right? So ini tentang salah rules lah. Okay, so please follow the rules. Macam mana kita nak follow the rules? Ada nak tahu tak cara kita nak follow the rules tu macam mana? Ada nak tahu tak? Follow the rules is, macam mana kita nak tahu yang kita akan sentiasa follow the rules? Kita kena sentiasa practice. Okay, saya tak setuju tau. Practice makes perfect. Saya tak setuju benda tu. Tapi practice makes you even become better than your previous performance. Maksudnya sebelum ni kita tak tahu apa. Tapi bila kita dah plot, even kita salah pun, tapi at least bila ada orang, ada penasihat bukan penasihat ada penasihat yang nasihatkan kita dan bukan penasihat yang punahkan kita, bagi tahu kita benda betul. Okay, so kita akan improve benda tu. Semalam kita plot salah. Hari ni agak-agak kita plot salah lagi tak? Mungkin boleh, probability untuk salah ada, tapi mungkin kecil lah. Okay? Jangan cari penasihat, cari penasihat yang betul. Alright? Cari penasihat, bukan punasihat. Okay, so itu tentang salah rules lah. Okay? Practice je, practice sampai kita pro. Okay? Ingat cakap saya, sehari at least kita kena lukis 10 chart. 10 chart banyak tak? Banyak ke sikit? 10 chart. Banyak ke? 10 stocks lah contoh. 10 saham. Banyak. 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 Sikit. Banyak. Okey. Kalau rasa banyak, kalau rasa 10 tu terlalu banyak, kalau rasa 10 tu terlalu banyak, dengar cakap saya pay attention apa saya cakap sekali je benda ni. Kalau rasa 10 kita tak mampu, kita boleh buat 20. Okay, tak mampu buat 10, buat 20. Okay, alright. Dan last kali, kesilapan trader adalah tiada trading plan ataupun money management. Okay, so ini pun salah satu benda yang sangat penting dalam trading sebab apa yang paling penting sebenarnya, cara kita nak jaga kita pay capital tu, itu yang penting. Sebab kita nak berada dalam game ni lama, kita tak nak kejap-kejap je. Right? Kita nak kalau boleh sampai kita tua sebenarnya. Kita boleh sustain lah dalam bidang ni, right? Okay. Alright. So saya nak bagikan korang sumber rujukan lah. Okay, so korang boleh tengok dekat dalam ni. Untuk chart pattern ni korang boleh sumber rujukan korang cari buku ni dekat mana-mana. Getting Started in Chart Patterns, second edition by Thomas N. Bulkowski, 2005. Okay, lepas tu yang kedua, korang boleh tengok dekat bahagian Candlestick Charting Explained, Timeless Techniques for Trading Stocks and Futures, Gregory L. Morris, tahun 2005. Dan last kali, okay, saya nak dekat korang satu quotes lah. Okay, setiap kejayaan ni sebenarnya bermula daripada langkah pertama. Okay, bermula daripada langkah pertama. Satu step, kita susah nak merangkak. Tak apa, yang penting kita ada langkah. Okay, sebab selagi mana kita tak bermula, selagi mana kita ada blocking dalam kepala kita, selagi tu kita susah nak terima ilmu. Serius saya beritahu. Right, so kalau boleh, kita dah habis sesi sebenarnya. Kita dah habis sesi daripada awal sampai sekarang ni. Please, kalau boleh, jangan sampai tak dapat apa-apa. Alright, so itu sahaja daripada saya. Journey over the 1,000 years begins with the first step. Yes, true. Saya setuju. Sangat setuju dengan Tuan Ezrul. Alright, so itu daripada saya lah. Okay, so thank you so much untuk sesi pada malam ni. Korang semua sangat awesome. Alright, okay. So thank you so much. Itu sahaja daripada saya. Saya akan teruskan pass kepada Syaz